dan salam sejahtera. Saya Hurwa Syuhada binti Faisal memegang nombor matriks di 202311067886 akan membentangkan tajuk penggunaan dada, yang mana saya akan mengupas topik-topik kecil seperti definisi dada, ciri-ciri dada, kelas-kelas dada, kesan penggunaan dada dalam bidang perubatan dan penyalahgunaan dada. Baiklah, mari kita lihat apa itu dada. Dada atau lebih dikenali sebagai drug boleh didefinisikan sebagai bahan maupun sebatian kimia asli atau tiruan yang boleh meninggalkan kesan positif serta negatif terhadap sistem fisiologi seseorang. Pengambilan dada dengan cara menyuntik, menghisap, menelan dan sebagainya mampu mengubah fungsi tubuh badan serta kelakuan seseorang. Berdasarkan kajian yang telah saya jalankan bersama rakan saya mendapati ada 7 kelas dada. Oleh itu, mari bersama-sama kita menelusuri jenis-jenis dada yang telah dispesifikasikan mengikut kelas-kelasnya tersendiri. Kelas dada yang pertama adalah opioid. Opioid berasal dari candu, yaitu opium yang diperolehi daripada tumbuhan yang dikenali sebagai Papaver somniferum. Ia mengandungi pelbagai bahan yang berbeza dan kemudiannya diasingkan dan diproses menjadi morfin dan seterusnya kodein. Antara dada yang berada di bawah kelas opioid ialah seperti opioid yaitu candu, heroin, morfin, dan kodein. Kelas dada yang kedua adalah stimulan. Stimulan merupakan sekumpulan dada jenis perangsang yang bertindak ke atas saraf pusat, yaitu Central Nervous System. Ia merupakan sejenis dada sinetik yang dihasilkan melalui tindakan bahan kimia. Antara kelas dada yang berada di bawah kelas stimulan adalah seperti amfetamin, metapetamin, dan ekstasi. Kelas dada yang ketiga pula adalah ganja. Nama saintifik bagi tumbuhan ini ialah Cannabis sativa. Ganja merupakan sejenis tumbuhan yang didapati tumbuh meliar di banyak tempat. Ia juga dikenali sebagai marijuana dan dikatakan berasal dari bahasa Portugis yaitu marihuenco yang bermaksud memabukkan. Antara dada yang berada di bawah kelas ganja adalah Cannabis herba, resin getah cannabis, dan minyak hashish. Kelas dada yang keempat pula adalah depression. Depression merupakan sejenis dada yang bertindak terhadap sistem otak sehingga menyebabkan seorang itu tidak sadarkan diri apabila diambil secara berlebihan. Contoh dada yang berada di kelas depression adalah pil tidur dan tranquilizer. Seterusnya kita lihat pula kelas dada yang kelima yaitu inhalan. Inhalan adalah bahan kimia yang mengandungi bahan psikoaktif yang dihasilkan daripada pelarut organik dan bahan meruap. Ia juga dikenali sebagai bahan hiduan atau bahan sedutan yang mudah meruap. Ia akan dihidu atau disedut untuk menimbulkan kesan psikoaktif atau merangsang perubahan minda. Antara dada yang berada di bawah kelas inhalan adalah seperti pelarut ataupun cecair, bahan gas, aerosol, ataupun bahan nitrit. Seterusnya, kita lihat pula kelas dada yang keenam, yaitu ketum. Ketum berasal dari pokok yang dikenali sebagai Mitragyna speculosa Koch. Suatu ketika dahulu, ia banyak digunakan sebagai ubat tradisi untuk merawat penyakit. Jenis ketum dapat dilihat daripada pokok malar berwarna hijau. Bagi pokok yang mempunyai dedaun berwarna merah dan putih, dikatakan mempunyai kesan halusinogenik yang lebih kuat. Seterusnya kita lihat pula kelas dada yang terakhir yaitu halusinogen. Halusinogen merupakan sejenis dada asli dan sinetik yang mengubah pencerapan dunia, yaitu sensory perception dan pandangan visual. Ia akan menyebabkan halusinasi dan sukar untuk membezakan antara yang benar dan yang tidak benar. Antara dada yang berada di bawah kelas halusinogen adalah seperti LSD, DMT, PCP, meskalin, psilocybin, dan psilocin, serta ketamin. Seterusnya, apakah kesan penggunaan dada?
Penggunaan dadah boleh menyebabkan seorang individu itu berhayal, menyebabkan ketagihan dan menjejaskan kehidupan seharian, boleh menyebabkan kegagalan jantung serta jangkitan AIDS dan HIV, menyebabkan kecelaruan mental, menyebabkan hipotermia, menyebabkan pernafasan terhenti dan boleh menyebabkan sawan sekiranya diambil secara overdose. Bukan itu sahaja, dadah turut digunakan di dalam bidang perubatan kerana dalam bidang perubatan, dadah lebih dikenali sebagai ubat kerana kesan positifnya yang mampu membantu merawat penyakit dan menyihatkan kembali satu tubuh badan. Antara contoh penggunaan dadah dalam bidang perubatan ialah seperti penggunaan ganja. Penggunaan ganja dalam bidang perubatan dapat membantu individu yang menghidap penyakit AIDS ataupun HIV kerana penggunaannya mampu meningkatkan kembali selera makan. Seterusnya, penggunaan anestesi dalam perubatan. Penggunaan anestesi dalam bidang perubatan dapat membantu menyembuhkan gangguan tekanan selepas trauma. Pesakit akan menjadi lebih tenang dan gembira. Tetapi, ia hanya digunakan oleh pakar terapi ke atas pesakit yang terkena serangan panic attack semasa membincangkan atau menceritakan trauma yang pernah dihadapi. Seterusnya, saya akan terangkan tentang ketagihan. Terdapat 4 isi kandungan yang akan saya terangkan di sini. Yang pertama adalah maksud ketagihan. Kedua, sub-budaya penagih. Ketiga, jenis-jenis rawatan ketagihan. Dan terakhir adalah pencegahan ketagihan. Jadi, apa itu ketagihan? Ketagihan adalah satu keadaan di mana seseorang individu menjadi sangat bergantung kepada penggunaan opium. Ketagihan terbagi kepada 2, iaitu ketagihan fizikal dan ketagihan psikologi. Ketagihan fizikal melibatkan pergantungan kepada bahan tertentu yang menyebabkan perubahan fizikal dalam badan seseorang. Apabila individu tersebut berhenti menggunakan bahan tersebut, mereka akan mengalami gejala penarikan diri seperti kebimbangan, muntah, sakit kepala atau gejala lain yang berkaitan dengan kekurangan bahan dalam badan. Ketagihan psikologi. Ketagihan psikologi berkaitan dengan pergantungan emosi atau psikologi pada sesuatu aktiviti atau bahan. Individu tersebut terlalu bergantung kepada aktiviti atau bahan ini untuk mengatasi tekanan, kebosanan atau masalah emosi yang lain. Seterusnya adalah sub-budaya penagih. Terdapat 4 sub-budaya penagih yang telah saya kaji. Yang pertama adalah melalui hasil pembelajaran sosial melalui komunikasi dengan penagih. Proses ketagihan ini dilihat sebagai hasil pembelajaran sosial, di mana individu memperoleh tingkah laku berkaitan penagihan melalui interaksi dan komunikasi dengan individu lain yang sudah menjadi penagih. Yang kedua adalah mempunyai hubungan yang unik dengan penjual penagih, di mana subkarakter pengumpul mempunyai struktur sosial yang unik dengan individu tersebut yang memegang peranan penting atau mempunyai kedudukan yang dihormati dalam komuniti. Yang ketiga adalah nilai dan norma dalam subkarakter pengumpul dalam masyarakat. Nilai dan norma dalam subkarakter pengumpul mungkin berbeza daripada masyarakat. Sesetengah nilai ini menyokong atau mewajarkan penggunaan dadah atau mencerminkan pandangan tertentu tentang kehidupan dan masyarakat. Sub-budaya penagih yang terakhir adalah perpaduan dan kesetiaan di kalangan ahli subkarakter pengumpul. Terdapat perpaduan dan kesetiaan di kalangan ahli subkarakter pengumpul, di mana mereka merasa terikat dan saling bergantung antara satu sama lain dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis rawatan ketagihan. Rawatan yang pertama adalah detosifikasi. Detosifikasi merupakan langkah pertama dalam rawatan. Biasanya melibatkan proses detosifikasi di bawah pengawasan seorang profesional kesihatan. Ini melibatkan penyikiran bahan kimia ketagihan dari badan penyakit. Yang kedua adalah psikoterapi.
Rawatan ini melibatkan perbualan antara individu dengan kaunselor atau pakar kesihatan mental. Psikoterapi boleh membantu individu mengenali dan mengatasi masalah emosi dan psikologi yang mungkin menyumbang kepada penggunaan nada. Yang ketiga adalah rawatan gantian. Bagi individu yang bergantung kepada bahan tertentu seperti opioid, rawatan gantian boleh digunakan. Contohnya, metadon atau buprenorphine boleh digunakan untuk menggantikan penggunaan heroin. Kan, setiap individu mempunyai ciri-ciri yang unik dan keperluan yang berbeza. Oleh itu, pendekatan untuk merawat ketagihan mestilah disesuaikan dengan keadaan individu. Terapi dan sokongan yang berterusan selalunya diperlukan untuk membantu individu mencapai dan mengekalkan pemulihan mereka. Isi kandungan yang terakhir adalah pencegahan penggunaan dan ketagihan dadah. Pencegahan pertama adalah melalui pendidikan kesihatan. Ini secara umum, pihak kesihatan perlu menyediakan maklumat yang tepat dan terkini tentang bahaya dan risiko penggunaan dadah. Pendidikan kesihatan diberikan kepada masyarakat, pelajar dan keluarga berkaitan kesan negatif dadah terhadap kesihatan dan kehidupan seseorang. Yang kedua adalah sokongan keluarga. Pembinaan kekuatan keluarga dan hubungan keluarga yang positif dapat mengurangkan faktor risiko yang berkaitan dengan penggunaan dadah. Pencegahan ini dapat meningkatkan komunikasi keluarga dan memberi pengetahuan kepada ibu bapa tentang tanda dan gejala penggunaan dadah. Pencegahan yang terakhir adalah sokongan komuniti. Ini menggalakkan kerjasama antara komuniti, sekolah, pihak berkuasa tempatan dan agensi bukan kerajaan untuk menyediakan sokongan dan sumber untuk mencegah penggunaan dadah. Ini juga boleh dilakukan dengan membuat program komuniti yang memberikan sokongan kepada individu dan keluarga yang terjejas oleh penggunaan dadah. Kesimpulannya, pencegahan dan rawatan penyalahgunaan dadah memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini melibatkan komuniti, keluarga dan individu. Melalui usaha bersama, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan bebas daripada kesan buruk penggunaan dadah. Mari kita katakan tidak kepada dadah. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.